cerita seram The Haunting Cruise dan PN. Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan kepada anda kisah yang datangnya daripada RS Suzy. Kisah yang bertajuk Corin, Korban Kemalangan. Perkataan Corin berasal daripada bahasa Arab yang bererti teman, pasangan atau pendamping. Istilah Corin kemudian meluas yang memiliki erti roh-roh jahat yang terdiri daripada makhluk-makhluk halus yang sentiasa mendampingi manusia. Sejak seseorang itu dilahirkan sehingga dia meninggal dunia, menurut keyakinan umat bahawa pada umumnya jin Corin ini mendorongi manusia ke arah untuk membuat kejahatan. Dia, iaitu jin Corin, membisikkan sifat was-was, melalaikan, memberatkan diri manusia untuk membaca Al-Quran dan sebagainya, dan ia bekerja sekuat tenaga untuk menghalang manusia daripada membuat ibadah dan kebaikan. Etimologi yang disunting hadis Al-Quran telah menjelaskan tentang adanya Corin dalam surah Az-Zukhruf. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah, iaitu Al-Quran, kami adakan baginya syaitan yang menyesatkan, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Surah Az-Zukhruf ayat 43. Hadis mengenai Corin pun telah dicatatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, "Setiap kamu ada Corin daripada bangsa jin dan juga Corin daripada bangsa malaikat." Mereka bertanya, "Engkau juga ya Rasulullah?" Sabda Rasulullah, "Ya, aku juga ada. Tetapi Allah telah membantu aku sehingga Corin itu dapat ku-Islamkan dan hanya menyuruh aku dalam hal kebajikan saja." Apakah yang menjelma di bangunan itu? Corin? Begini ceritanya. PA sistem kapal terbang berbunyi, "Good morning passengers, we are about to safe land in 15 minutes from now. We hope you've enjoyed boarding our flight. Please remain still on your seat and importantly, do buckle up your safety belt now. Thank you." Pengumuman dari PA sistem kapal terbang memberitahu kapal terbang akan mendarat dalam masa 15 minit dan penumpang diminta memakai tali pinggang keselamatan yang tersedia di tempat duduk masing-masing. Baiklah, aku perkenalkan diri aku. Nama aku Fendi, berumur 25 tahun. Aku seorang penganalisis kemalangan jalan raya. Aku berasal dari Batu Pahat, Johor. Tugas aku menyiasat punca atau sebab sesuatu kemalangan yang berlaku berulang kali di satu kawasan. Kebanyakannya mangsa-mangsa kemalangan terbabit, terkorban dan kecederaan mereka bukan biasa-biasa, malah mengerikan. Kali ini, aku dijemput oleh pihak polis dari negara Republik Indonesia untuk kajian kes kemalangan yang boleh dikatakan setiap hari berlaku di salah satu selekoh jalan berbukit yang terletak dalam kawasan perkampungan di Jawa Tengah. "Assalamualaikum. Anda adalah Tuan Fendi dari Malaysia? Benar?" "Waalaikumsalam. Iya Pak, benar. Saya Fendi, penganalisis kecelakaan dari Malaysia." "Selamat datang Pak ke Indonesia. Mari kita pergi ke akomodasi yang telah disiapkan untuk bapa." "Baiklah, ayo, silakan Pak." Aku dihampiri seorang lelaki tegap berseragam polis Republik Indonesia. Beliau menyapa aku dan mengajak aku ke tempat penginapan yang mereka telah sediakan untuk aku menetap selama analisis kes akan dijalankan. Kami menaiki kereta pacuan 4 roda yang jelas tertera di bonet perkataan polisi, bermaksud polis dalam bahasa Indonesia. Perjalanan mengambil lebih kurang 1 jam dari lapangan terbang.
Sampai udah. Bapak berada di hotel tempat bapak menginap sementara berada di sini. Begini ya Pak, diminta untuk beristirahat terlebih dahulu. Jelang sore harinya, seseorang akan datang menjemputmu ke markas polisi kota. Ya, bapak bisa? Beres. Engkau ada masalah apa-apa? Enggak ada apa masalah apa-apain. Cakap Indonesia ni. Terima kasih Pak. Aku diberi kunci bilik dan mereka meminta diri meninggalkan aku untuk berehat sehingga petang. Pukul 5 petang, pintu bilik aku diketuk. Assalamualaikum, Pak Fendi. Pak Fendi, kami dari kantor polisi di luar. Aku menjawab salam lalu membuka pintu bilik. Selamat siang Pak. Udah siapin untuk ke kantor? Ayo Pak. Sekali lagi aku menaiki kenderaan pacuan 4 roda mereka menuju ke daerah bandar yang letaknya pejabat berkenaan. Apabila tiba di pejabat tersebut, aku disambut pegawai trafik dari bahagian siasat kemalangan jalan raya. Selamat siang. Pasti kamu Pak Fendi kan? Ya. Kenalin nama saya, Agus. Saya dari unit investigasi kecelakaan jalan raya di kabupaten ini, Pak. Aku berbalas salaman dengan Tuan Agus yang kelihatan berseragam polis trafik Republik itu. Aku diiringi beberapa anggota ke bilik mesyuarat untuk taklimat mengenai jalan yang dikatakan selalu berlaku kemalangan maut. Taklimat pun bermula. Dikendali oleh Tuan Agus dan dihadiri beberapa anggota yang lain. Aku mengeluarkan komputer riba peribadi aku untuk mencatat nota-nota penting untuk rujukan semasa analisis nanti. Aku tergamam melihat skrin projektor yang memaparkan gambar-gambar kenderaan terlibat dalam kemalangan dan paling menyedihkan, gambar mangsa kemalangan yang maut. Amat mengerikan. Tugas rasmi aku bermula jam 8 pagi esok. Aku akan dijemput ke lokasi kemalangan dan juga ke stor simpanan kenderaan yang terlibat dengan kemalangan. Aku dihantar pulang selepas makan malam bersama Tuan Agus serta anggota yang lain. Setibanya di kawasan perkampungan letaknya lokasi kejadian, Tuan Agus menceritakan tentang penduduk-penduduk di kampung dan beberapa kisah tragis yang telah berlaku sewaktu dilanda tsunami dulu. Kenderaan aku naiki berhenti di satu sudut jalan berbukit. Kelihatan papan tanda yang tertulis, amaran keras, berwaspada kawasan kemalangan. Dan ada tip warna kuning milik pihak polis yang diikat dari satu pohon untuk melarang penceroboh ke lokasi kes kemalangan agar tiada bukti-bukti atau sisa-sisa dari kes kemalangan diganggu. Aku memasuki kawasan itu. Bau hanyir yang tidak menyenangkan menyambut kedatangan kami. Aku memakai penutup mulut dan sarung tangan getah, lalu menghampiri tapak terjadinya kemalangan itu. Kes yang terbaru berlaku 2 hari lepas, yang telah meragut 4 mangsa. 3 orang dewasa dan seorang kanak-kanak berusia 6 tahun. Kereta mangsa telah bergesel dengan sebuah lori bermuatan batu-batu konkrit yang kemudian kedua-dua kenderaan terbalik lalu jatuh gaung, menyebabkan kereta itu dihempap lori dan juga muatan batu konkrit yang turut pecah bertaburan di situ. Kesemua mangsa dalam kereta maut disebabkan cedera parah di bahagian kepala. Yang paling ngeri adalah mayat kanak-kanak terbabit dikatakan hancur separuh badan dan otaknya terpercik di sekeliling pokok-pokok di situ. Ya, memang tidak dinafikan, ketika aku mendekati salah satu pokok di situ, ada cebisan-cebisan berwarna coklat kemerahan dan mengeluarkan bau hanyir darah terdapat di batang pokok dan rumput di situ. Aku nampak kerengga-kerengga sedang mengangkut cebisan kecil iaitu satu persatu. Setelah mengukur tapak kejadian dan mengambil beberapa foto lokasi,
Aku ada menemubual beberapa orang penduduk kampung yang menyerupakan saksi pada kemalangan untuk mengetahui penjelasan kejadian yang telah berlaku. Laluan di situ sempit dan berbukit. Selekoh itu berada di hujung lereng menuruni cerun bukit. Memang akan mungkin berlaku kemalangan jika memandu dengan kelajuan yang tinggi atau dalam keadaan malam yang pasti berkabus. Tiada lampu jalan yang dipasang, hanya berpandukan cahaya dari kenderaan masing-masing yang menggunakan jalan yang menyambungkan bandar dan kampung itu. Hampir setengah hari berada di lokasi itu, Tuan Agus menjemput aku makan tengah hari di rumahnya. Rumah banglo tersergam mewah di hujung kota tidak jauh dari kampung tadi. Tuan Agus memberitahu aku bahawa aku akan dibawa ke tempat stor simpanan kenderaan-kenderaan yang terlibat dalam kemalangan. Katanya, mengikut pantang larang kebudayaan penduduk di daerah ini, mereka tidak mahu menuntut kenderaan yang telah meragut nyawa ahli keluarga mereka. Alasan mereka adalah ia mengingatkan mereka pada musibah yang menimpa orang tersayang yang telah pergi. Ada juga alasan mereka berunsurkan kepercayaan mistik seperti akan ada roh penasaran atau roh gentayangan yang mengganggu secara kematian, kerana kematian yang dilalui roh tersebut adalah mendadak. Bermaksud kematian secara mendadak. Aku pun hanya mengangguk erti faham. Wallahu alam. 3:30 petang, kami berangkat ke stor simpanan yang dikatakan Tuan Agus. Stor ini terletak di luar daerah Perjalanan selama 2 jam atau 3 jam dari bandar ini harus kami lalui. Aku kusyuk menaip nota rujukan menggunakan komputer riba peribadiku. Apabila berada di dalam kenderaan menuju ke stor tersebut, tiba-tiba kenderaan aku naiki bergoyang kuat serta diikuti bunyi letupan. Tayar kiri belakang kenderaan meletup akibat tertusuk besi yang ada di jalan berlubang-lubang itu. Jalan kami lalui sangat bahaya. Jalan yang berlubang dan tidak rata membuat pemandu yang menggunakan jalan itu akan mengendali kenderaan secara berhati-hati dan perlahan. Kenderaan berat juga menggunakan jalan tersebut untuk ke lombong batu yang berdekatan. Kami semua turun dari kenderaan dan tunggu para anggota yang mengiringi kenderaan kami dari belakang untuk menukar tayar. Aduh, sudah lewat ni. Bisa enggak kita sampai sebelum gelap di stor ini? Bikin ribut saja ini tayarnya. Apa-apain seperti ada makhluk astral gitu yang enggak happy kita melawat stornya. Kata-kata Tuan Agus membuat aku faham maksudnya. Ada sesuatu, iaitu sesuatu yang gaib, sedang melarang dan melambatkan perjalanan ke stor simpanan tersebut. Matahari hampir terbenam. Waktu maghrib akan tiba beberapa minit lagi. Kami tiba di jalan utama memasuki stor. Kenderaan kami menyalakan lampu headlights ke tahap yang terang sekali. Lorong yang kami masuk sangat gelap dan pokok-pokok besar berada di kiri dan kanan. Kelihatan satu bangunan 2 tingkat berkeadaan semak dengan tumbuhan akar pokok yang menjalar di dinding turut membuat bulu roma aku merinding. Bangunan ini adalah tempat yang dahulunya dikatakan bekas markas askar yang kemudian dikosongkan kerana ada kabarnya bahawa ada gangguan misteri yang telah mengganggu askar-askar menjalani latihan di situ. Kerasukan, penampakan juga ada yang mendapat penyakit misteri. Selepas beberapa kejadian, bangunan tersebut dibiarkan terbengkalai selama 5 tahun dan dibuat sebagai stor kenderaan oleh pihak polis semenjak setahun lalu. Di daerah berkenaan juga
Ada penduduk-penduduk yang lalu mengikut lorong gelap itu sebagai jalan pintas ke kawasan Tasik untuk memancing di waktu malam. Assalamualaikum, Pak. Datangnya untuk lihatin kenderaan yang ditimpa kecelakaan 2 hari lepas ya. Bisa gue bantuin? Tegur seorang lelaki berusia lingkungan awal 60-an. Waalaikumsalam, Pak Harry. Apa sihat lo? Ya, ini datangnya kami ke sini untuk lakukan penyelidikan pada mobil-mobil yang bekas tabrakan di selekoh bukit desa sebelah itu. Pak Harry, kenalin dia ini Pak Fendi, penganalisis kes tabrakan dari Malaysia. Aku bersalaman dengan Pak Harry. Pak Harry adalah penjaga bangunan tersebut. Tugasnya untuk mengelakkan barang-barang peralatan kenderaan dicuri. Hanya kami bertiga saja dibenarkan memasuki bangunan itu kerana tempat yang sempit dan gelap. Tiada kuasa elektrik yang berfungsi, hanya berpandukan pantulan cahaya lampu suluh di bawah Pak Harry dan Tuan Agus. Pelbagai kenderaan, lori, van, kereta, bas dan motosikal berkeadaan remuk teruk dan ada juga yang terputus kepada 2 bahagian. Ya, udah Pak Agus. Ini mobil yang tabrakan 2 hari lalu sama truk angkut batu konkrit itu, Pak. Teruk banget kerosakan yang ada di situ, kata Pak Harry sambil menunjukkan ke arah kereta jenis SUV yang kemek teruk. Baik, Pak Fendi, silakan. Aku memulakan pemeriksaan. Aku mengelilingi kereta dan mengambil beberapa foto untuk simpanan buat rujukan nanti. Pak Harry dan Tuan Fendi sedang rancak berbual. Aku mendekati bahagian tempat duduk pemandu. Terdapat sedikit ruang untuk aku lihat dalamannya. Telapak tangan aku letakkan di steering kereta dan aku terasa sesuatu yang melekit di telapak tangan aku. Aku pun dengan cepat lihat apa yang aku terpegang. Aku mengucap panjang, darah. Aku mengesat-ngesat telapak tangan dengan tisu basah yang aku bawa selalu di dalam beg. Bau busuk seperti bau bangkai menusuk hidung aku apabila angin malam meniup masuk bangunan. Setelah hilang kesan darah di telapak tangan, aku kembali di mana Pak Harry dan Tuan Agus berada. Apa yang tidak dapat aku lupa apabila ada sebuah van sekolah yang hancur bahagian belakangnya akibat kemalangan terbabas semasa melalui selekoh maut yang sedang aku buat kajian berada di depan kami bertiga, menyalakan lampu headlights dan membunyikan horn secara tiba-tiba. Astaghfirullahalazim, Allahu Akbar. Pak Harry mengucap panjang terperanjat. Aku dan Tuan Fendi juga melompat terkejut dengan apa yang terjadi. Setahu mereka, kenderaan yang diletakkan di bangunan itu telah diambil bateri kenderaannya. Pelik. Apabila lampu yang van menyala, ia tidak mungkin akibat kerosakan suis pada wayar lampu kerana tiada bateri untuk tenaga elektrik. Kami bertiga memandang satu sama lain. Pak Harry cuba menghampiri tempat duduk pemandu. Ya Allah! Pak Harry rebah. Aku dan Tuan Fendi mendapatkan Pak Harry dan menepuk-nepuk pipinya agar dia sadar. Lampu van mati secara mendadak dan Pak Harry tersadar, terus duduk memandang tajam ke arah kami berdua dengan matanya yang merah sambil berkata, pergi dari sini. Jangan ganggu kami. Ini tempat kami. Pergi. Suara garau menakutkan dari Pak Harry, seolah-olah memberi amaran supaya kami pergi dari situ. Udah gue ngomong tadi, kalian pergi. Ini tempat kami. Sekali lagi, kami diberi amaran.
Tuan Agus membaca surah-surah ayat suci Al-Quran sambil tangannya seperti menarik keluar sesuatu dari kepala Pak Harry. Aku hanya diam menyaksikan apa yang dilakukannya. "Dengan nama Allah, lu keluar dari manusia ini! Jangan diganggu anak cucu Adam!" Seluruh badan Pak Harry menggeletar dan dia pengsan. Setelah mengusap muka Pak Harry dengan air dari bekas yang dibawanya, Pak Harry sedar kembali. Kepalanya sakit dan badannya rasa lemah longlai. Aku dan Tuan Agus memapah Pak Harry keluar dari bangunan. Entah kenapa aku seperti ingin tahu. Aku pusing memandang ke belakang. Aku nampak beberapa kanak-kanak berseragam sekolah. Muka mereka ada yang hancur, terkopak, dan ada yang isi perutnya terburai keluar, terjurai ke lantai. Hanya Allah SWT yang tahu perasaan takut aku masa tu. Kami tiba di pengkalan di mana anggota yang lain dikerah untuk menunggu kami selesai urusan dalam bangunan. Pak Harry dihantar ke hospital oleh salah satu kenderaan yang mengiringi kami. Aku dan Tuan Fendi berangkat pulang. Masing-masing dia membisu. Gangguan tidak berakhir di situ. Malah aku diganggu setibanya aku di bilik. Semasa aku mandi, aku terdengar suara sayup seperti seseorang dalam kesakitan sedang meminta tolong. "Tolong! Aduh, sakit!" Aku tutup paip dan dekatkan telinga ke arah pintu bilik mandi. Suara itu datang dari bilik tidur aku. Aku keluar dari bilik mandi. Mata aku memandang sekeliling bilik. Tiada sesiapa pun. Aku menghindarkan suara itu dan ia mungkin perasaan takut yang aku terbawa-bawa dari penampakan ngeri tadi. Saat aku baring di atas katil untuk merehatkan diri, ada ketukan yang datangnya bukan dari pintu bilik, tetapi pintu sliding balcony di sebalik langsir bilik. Bilik aku berada di tingkat 3. Bagaimana mungkin ada orang memanjat bahagian balcony dari bawah? Aku bangkit dan tidak fikir yang bukan-bukan. Aku hanya mengecaki mungkin taktik perompak untuk menjerat mangsanya. Aku menuju ke arah balkoni dan menyelak kain langsir. Terbuka luas. Alangkah terperanjatnya aku apabila dirinya seorang kanak-kanak yang aku nampak di bangunan stor tadi, dengan mukanya yang hancur dan isi perutnya terburai. Aku pitam dan rebah ke lantai kapet bilik. Pancaran mentari pagi di mata membuatkan aku terbangun. Aku berada di lantai depan balkoni. Badan aku terasa panas. Aku demam. Aku menelefon Tuan Agus dan meminta maaf kepadanya agar aku tidak dapat kerana aku tidak dapat membantu dalam kes kemalangan itu. Aku hanya memberi alasan peribadi. Tuan Agus menjawab bahawa dia faham keadaan aku selepas apa yang terjadi di bangunan itu semalam. Jam 2.30 petang, aku dijemput Tuan Agus untuk menghantar aku ke lapangan terbang. Aku menceritakan apa terjadi di balkoni bilik malam tadi kepada Tuan Agus. Dia faham sangat. Memang sesiapa yang ingin lakukan siasatan lanjut atas kenderaan di sana akan dapat gangguan misteri dan menakutkan. Kami akhiri pertemuan tugasan itu setelah aku dikendaki ke Dewan Berlepas Lapangan Terbang. Aku tiba di tanah air jam 8 malam dan terus pulang ke rumah. Aku memuat naik semua foto yang aku ambil semasa di bangunan dan di lokasi kemalangan. Tergamam kaku apabila kesemua gambar rosak. Rakaman juga kosong dalam thumb drive. Bulu roma aku merinding. Aku tutup komputer riba peribadi aku, lalu melompat ke atas katil dan tertidur.
Itulah pengalaman seram yang aku lalui semasa berada di negara jiran. Allahu Akbar. Sekian. Terima kasih, Brother Fai.